Sewarok-warok lelaki pasti sukar meninggalkan rokok. Sewarok-warok wanita pasti sukar menerima poligami. Isu yang hangat, topik yang panas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kaum lelaki dengan kecenderungannya terhadap 3 tak. Apakah 3 tak ini, tuan-tuan? Yang pertama harta, yang kedua takhta, yang ketiga wanita. Dan tak yang ketiga inilah yang membawa kaum lelaki untuk berpoligami. Kerana itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba'. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka nikahilah mana-mana perempuan yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Saudara sekalian, saya teringat pada satu hadis sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Miswar bin Makhramah, yang mana pada satu ketika Rasulullah sangat marah dan tersinggung dengan sikap kaum Bani Hisham, yang mana mereka merancangkan agar Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan puteri mereka. Sedangkan tuan-tuan, waktu itu Ali telah pun bernikah dengan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Rasulullah naik ke atas pentas lalu berkata, "Sesiapa yang menyakiti hati puteriku, maka sesungguhnya dia juga telah menyakiti aku." Saudara sekalian, bukan Rasulullah mahu menolak hubungan poligami. Bukan kerana baginda juga berpoligami. Tetapi kerana Rasulullah mengerti akan betapa sakit dan deritanya seorang wanita ini, tuan-tuan, apabila dimadukan, diduakan tanpa sebab yang kukuh. Oleh itu, Rasulullah juga sebenarnya mahu mendidik kita. Apakah sebenarnya tujuan kita berpoligami? Adakah kerana isteri tuan-tuan tidak mampu melahirkan zuriat keturunan tuan-tuan? Atau adakah isteri tuan-tuan sakit dengan penyakit yang mana pilihannya di antara hidup dan mati? Ataupun adakah tuan-tuan sendiri yang sakit dengan penyakit pantang melihat wanita? Oleh itu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan mahu juga berpoligami, maka sudah mampu dan sudah bersediakah tuan-tuan dari segi fizikalnya, materialnya, emosinya dan spiritualnya? Kalau ya, 4 perkara ini saling melengkapi demi menjamin kebahagiaan dan bukannya penderitaan, tuan-tuan. Suka saya mengingatkan tentang 3 perkara. Yang pertama, kalau tuan-tuan sudah mampu dan sudah berilmu untuk mendidik jiwa redha di dalam jiwa isteri tuan-tuan, maka silakan. Yang kedua, kalau tuan-tuan sudah mantap dari segi kemahirannya untuk mengharmonikan sesebuah keluarga yang besar kelak, maka 2 kali saya katakan, silakan. Yang ketiga, jika tuan-tuan sudah mampu dan sudah mantap dari segi materialnya untuk memberi masa dan komitmen kepada isteri-isteri dan anak-anak, maka sekali lagi saya katakan, silakan. Tuan-tuan ingat, kita bukan sahaja mempunyai urusan di dunia dengan perempuan-perempuan yang kita nikahi, dengan perempuan-perempuan serta isteri-isteri dan anak-anak. Kita juga mempunyai urusan-urusan yang lain dengan perempuan-perempuan, isteri-isteri serta anak-anak di hari pembalasan. Bagi kaum wanita pula, janganlah kita menolak poligami. Janganlah kita benci pada lelaki yang berpoligami. Janganlah sampai kita jatuh kufur kerana menolak hukum poligami.
yang sebenarnya mereka tidak mampu dan tidak tahu. Wahai para wanita, wahai saudara-saudari sekalian, poligami bukanlah haram, bukan juga sesuatu yang diperintahkan. Insya Allah dengan mereka yang layak dan terpilih dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saya Farah, peserta mimbar dai. Sekadar hamba, bukan sesiapa. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.